Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 17 Jun 2022 bersama dengan saya Nur Syah Mama Amin. Di tengah-tengah spekulasi berkaitan masa depannya bersama bersatu, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Muhammad Azmin Ali dikatakan bertemu dengan dua wakil PKR. Perkara ini didedahkan beberapa orang pemimpin kanan PKR kepada Malaysia Kini yang tidak mahu identiti mereka didedahkan. Sumber-sumber memberitahu Malaysia Kini bahawa pertemuan selama sejam itu berlangsung pada Rabu lalu di Hotel Sheraton di Petaling Jaya. Mereka mendakwa ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu itu disifatkan cuba membeli insurans untuk kelangsungan kerjaya politiknya. Presiden PKR Anwar Ibrahim dikatakan sedang mengenai pertemuan itu. Malaysia Kini telah pun menghubungi pejabat Azmin dan juga Anwar dan masih menunggu maklum balas mereka. Ditanya sama ada Anwar mempertimbangkan untuk membawa masuk Azmin ke dalam PKR kembali, sumber-sumber tersebut berkata mereka tidak pasti. Bagaimanapun satu sumber berkata, Anwar mempunyai sejarah berdamai dengan musuh-musuh politiknya, terutamanya seperti dalam kes Dr. Mahathir Mohamad. Ahmad Zahid Hamidi menafikan dakwaan Dr. Mahathir Mohamad bahawa 5 pertemuan mereka di antara Jun 2018 dan Februari 2020 adalah untuk membincangkan kes mahkamahnya. Presiden UMNO itu berhujah, sebaliknya, mesyuarat pada 2018 itu melibatkan Dr. Mahathir yang didakwa merayu agar Zahid membubarkan UMNO dan membawa semua ahlinya ke dalam bersatu. Menerusi pemfailan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 31 Mei tahun ini, Zahid turut mendakwa dua daripada mesyuarat pada 2020 yang dimulakan Mahathir melibatkan perbincangan yang dicetuskan oleh langkah Sheraton. April lalu, Zahid memfailkan saman fitnah terhadap Mahathir berhubung kenyataan yang dibuatnya pada sidang media sebulan sebelumnya. Pada 17 Mei dalam pernyataan pembelaan terhadap tuntutan mahkamah itu, Mahathir mendakwa 5 mesyuarat itu berlangsung pada 7 Jun 2018, 13 September 2018 dan sekali sehari dari 23 hingga 25 Februari 2020. Zahid berhujah tidak mungkin beliau membangkitkan isu kes mahkamah terhadapnya kerana beliau masih belum diheret ke mahkamah atau dipanggil membantu siasatan oleh pihak berkuasa ketika itu. Zahid antara lain mendakwa dalam pertemuan terakhir mereka iaitu pada 25 Februari 2020, Mahathir memanggilnya dan beberapa pemimpin politik lain untuk membincangkan pembentukan kerajaan perpaduan yang hanya melibatkan ahli parlimen daripada parti politik dan bukan pemimpin parti yang berpengaruh. Beliau mendakwa pertemuan itu turut disertai Presiden PKR Anwar Ibrahim, Setiausaha Agung DAP ketika itu Lim Guan Eng, Presiden PAS Abdul Hadi Awang, Presiden Amanah Muhammad Sabu, Pengerusi GPS Abang Johari Oping dan pemimpin UMNO Hishamuddin Hussein. Baik, berita seterusnya. Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz perlu memiliki ciri-ciri wali yang ditetapkan UMNO sekiranya berhasrat untuk bertanding dalam pilihan raya umum ke-15. Mengakui keupayaan yang dimiliki Zafrul, Ahmad berkata UMNO tidak pernah ketandusan aset untuk ditawarkan kepada rakyat dalam PRU15 nanti. Bercakap kepada utusan Malaysia, Ahmad berkata Zafrul perlu berusaha lebih dalam mendapatkan sokongan positif daripada akar umbi UMNO di mana-mana kawasan yang ingin diwakilinya. Ahmad berkata, ciri wali itu merujuk kepada winnable, acceptable dan likeable atau boleh menang, diterima dan disukai. Sebelum ini, Ketua UMNO Sungai Besar Jamal Mat Yunus dilaporkan berkata dia bersedia membuka jalan kepada Zafrul untuk bertapak di Selangor sekiranya berhasrat untuk bertanding mewakili UMNO. Zafrul dikatakan berminat untuk bertanding di Kuala Selangor namun dihalang oleh pemimpin UMNO bahagian itu. Pada 13 Jun, Jamal mencadangkan UMNO Selangor supaya mengangkat Menteri Kewangan itu sebagai poster boy parti itu di Selangor jika keputusan berkenaan boleh diterima Nur Omar yang juga pengerusi UMNO negeri. Mengulas kenyataan Jamal, Ahmad berkata BN mempunyai 3 proses yang perlu dilalui sebelum membuat keputusan iaitu di peringkat bahagian negeri dan pusat.
Badan Peguam Malaysia sedang mengumpul bukti termasuk video dan gambar untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas pihak polis. Ini selepas polis bertindak menghalang ratusan peguam yang berhimpun awal hari ini di Padang Merbuk daripada meneruskan perarakan Walk for Justice ke Parlimen. We will gather all the facts and evidence by way of photographs, videos, speaking to people who were there, and then we'll probably approach legal counsel and advice as to where we can go from here. But we will not sit down quietly, not for what they did today. Terdahulu ratusan peguam yang berhimpun menyertai protes terhadap dakwaan cuba melemahkan badan kehakiman gagal dalam usaha mereka berarak ke Parlimen. Ini selepas pihak polis mengadakan sekatan di Padang Merbuk, tempat perhimpunan kumpulan peguam itu sejak 9 pagi tadi. Antara yang hadir ialah bekas peguam negara Tommy Thomas, bekas Presiden Majlis Peguam Ambiga Srinivasan serta peguam dan juga aktivis Haris Ibrahim yang berkerusi roda. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Mas Ermiati Samsudin yang pada awalnya dijangka menerima memorandum daripada Majlis Peguam di Parlimen sebaliknya hadir ke lokasi himpunan dan bertemu dengan peguam. Kita ke perkembangan berikutnya. Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh, Selangor kerana terlibat dalam kemalangan jalan raya hari ini. Ketika dihubungi Malaysia Kini, pembantunya J. Hemanada berkata, Raya berada dalam keadaan sedar dan tidak mengalami kecederaan yang serius. Menurut Hemanada, Raya cedera di bahagian tangan kirinya dan ketika ini pihaknya sedang menunggu laporan perubatan. Kejadian itu berlaku di Batang Kali ketika dalam perjalanan dari Pulau Pinang ke Kuala Lumpur. Difahamkan Raya ketika itu dalam perjalanan ke Padang Merbuk untuk mengikuti perhimpunan peguam bagi mempertahankan kebebasan badan kehakiman pagi ini. Tambah Hemanada, kemalangan tersebut melibatkan 6 orang termasuk Raya. Sementara itu berdasarkan gambar yang diperoleh media lain, kereta yang dipandunya remuk di bahagian depan dan sisi serta cermin depan mengalami keretakan. Pengasas Rumah Bonda Siti Bainun Ahmad Razali menangis terisak-isak ketika 6 kanak-kanak dan remaja yang pernah berada di bawah jagaannya dibawa masuk ke mahkamah pagi sesi pengacaman. 6 kanak-kanak tersebut termasuk seorang remaja sindrom Down dikenali sebagai Bella yang didakwa telah dianiaya secara fizikal dan emosi oleh Siti Bainun. Sesi pengecaman itu dilakukan oleh 3 saksi pendakwaan iaitu Suhan Azam 40 tahun, Zurianti Sudin 39 tahun dan Yasmin Naha Mahmud 19 tahun. Media dan orang awam yang duduk di galeri awam juga tidak dibenarkan melihat wajah kanak-kanak dan remaja terbabit. Peguam Nur Aminatul Mardiah Makno yang mewakili Siti Bainun memohon supaya anak guamnya dibenarkan bersemuka dengan 6 kanak-kanak terbabit untuk melihat reaksi mereka. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Nur Azizah Muhammad memaklumkan terdapat keperluan untuk melindungi saksi daripada terpengaruh dengan apa yang mereka lihat dan dengar di dalam mahkamah. Hakim Izrael Izam Sanusi bagaimanapun berkata, sesi terbabit hanya untuk pengecaman saksi dan ia tidak melibatkan sesi merekod keterangan daripada kesemua saksi kanak-kanak itu. Siti Bainun 30 tahun didakwa atas 2 pertuduhan mengabai dan menganiaya remaja perempuan sindrom Down berusia 13 tahun itu sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal serta emosi. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.